Biasa kan buku-buku yang kita baca ni paling tak pun cover dia tu dia perbuat daripada macam kertas ataupun kulit haiwan. Tapi korang percaya tak, ada buku yang dibalut dengan menggunakan kulit manusia. Tapi kalau korang lah, korang nak ke baca buku ni? Kalau Iza, tak kot. Mesti korang akan tertanya-tanya kan, kenapa kena guna kulit manusia? Mesti ada kisah, mesti ada sejarah di sebalik buku tu. Jadi hari ni Iza nak cerita dengan korang 3 buku yang dibalut dengan menggunakan kulit manusia. Nombor 1 adalah buku Rekod Jenayah Bristol. Pada tahun 1821, ada seorang pemuda ni, umur dia 18 tahun pada masa ni lah. Namanya adalah John Hwood. John Hwood ni, dia suka dekat seorang perempuan ni yang namanya adalah Eliza Balsam. Tapi cinta dia ni tak kesampaian. Sampailah ada satu malam tu, dia macam nampak Eliza Balsam ni macam keluar dengan seorang lelaki lain lah. Lepas tu dia pun macam marah. Jadi dia ambil keputusan untuk ambil batu, dia campak sampai kena dekat kepala Eliza Balsam ni. Tapi mula-mula Eliza Balsam ni macam okey lagi. Sampailah satu hari macam Eliza Balsam ni ditunjukkan macam ada macam simptom keradangan. Lepas tu dia pun cek. Rupa-rupanya dekat tengkorak dia tu ada macam bengkak yang bernanah. Jadi dia ni tak dapat diselamatkan. Dan lepas Eliza Balsam ni mati, John Hwood ni pun ditahan oleh pihak berkuasa dan dia ni telah dihukum gantung. Dan ada juga pada masa tu kawan-kawan Hwood ni macam dia cuba nak tuntut mayat Hwood ni lah. Sampai kan pihak hospital terpaksa macam buat pengasingan pada mayat dia ni. Dan katanya tulang dan tengkorak dia ni disimpan dan dipamerkan dekat University Bristol. Tapi sekarang disimpan dekat Museum Bristol sebab katanya ini adalah penjenayahan pertama yang dihukum gantung dekat daerah diorang. Dan kulit dia pula dikeringkan dan dijadikan sebagai cover buku untuk buku rekod jenayah masyarakat dekat situ. Okey, nombor 2, buku Nota Kecil William Burke. Pada tahun 1828, masa ni kerajaan Scotland dia macam hanya benarkan untuk pusat-pusat perubatan ni untuk guna macam mayat ataupun jasad penjenayah-penjenayah yang dah dihukum saja untuk dijadikan sebagai bahan uji kaji. Jadi disebabkan pada masa tu diorang macam tak cukup jasad. Jadi adalah 2 sekawan ni namanya William Burke dengan William Hare. Diorang ni dah jadi macam pembekal utama, pembekal haram. Diorang bekalkan jasad kepada seorang doktor ni. Nama doktor ni adalah Dr. Robert Knox. Dan katanya kedua-dua kawan ni diorang dah pun bunuh 16 orang dekat Edinburgh. Tapi lambat laun akhirnya kegiatan diorang ni pun terbongkar dan diorang ni tertangkap. Ketiga-tiga ni lah termasuk dengan doktor ni pun sama tertangkap. Jadi masa perbicaraan ni, William Hare ni dibagi tahu yang buat aktiviti pembunuhan semua ni, yang membunuh semua ni adalah William Burke. Jadi nak dipendekkan cerita, William Burke ni lah yang dipersalahkan. Dan dia ni telah dihukum gantung. Dan dia ni telah dihukum gantung berdepan dengan 25,000 orang. Dan selepas 3 hari, jasad ni dibedah dan dipisah-pisahkan di depan orang ramai. Tapi dalam pada tu, rupa-rupanya dalam sedar tak sedar, ada sebahagian daripada kulit William Burke ni hilang. Dicuri orang. Siapa yang curi? Tak ada siapa tahu. Sampailah beberapa tahun lepas tu, ada produk-produk baru dikeluarkan, buku nota dan juga macam bekas untuk kita letak kad. Apa yang menakutkan, kedua-dua barang ni dibalut dengan menggunakan kulit William Burke tu. Tapi yang jadi tanda tanya, kenapa ramai yang beli buku ni sedangkan buku ni dibalut dengan menggunakan kulit manusia. Dan katanya tengkorak Burke ni dah dipamerkan dekat Museum Anatomi Sekolah Perubatan Edinburgh. Nombor 3, koleksi buku Dr. John Stockton Hare. Pada tahun 1869, ada seorang ahli perubatan ni namanya Dr. John Stockton Hare, di mana dia ni dah buat satu autopsi ke atas satu kematian seorang perempuan yang bernama Mary Lynch. Di mana daripada keputusan autopsi tersebut mendapati yang Mary Lynch ni dia mati disebabkan oleh jangkitan cacing yang teruk dalam badan dia sebab dia ni sangat suka makan daging khinzir. Dan sebelum mayat dia ni dikebumikan, Dr. Hare ni tadi ni dia telah potong sebahagian kulit di bahagian peha Mary Lynch ni dan dia simpan selama 20 tahun dalam satu bekas dekat bilik dia bahagian basement. Tapi sebelum tu kulit ni katanya dia salai dulu, dikeringkan dulu. Dia simpan selama 20 tahun. Dan hampir 20 tahun tu barulah Dr. Hare ni dia ambil keputusan untuk menggunakan kulit tersebut untuk jadikan sebagai cover buku dia. Ada 3 koleksi buku perubatan dia. Cuma tak ada siapa tahu kenapa Dr. Hare ambil keputusan macam tu, kenapa dia kena simpan
kulit Mary Lynch ni, tak ada siapa tahu sampai kesudahnya. Tapi katanya penjilid-penjilid buku zaman dulu katanya memang ada yang sengaja untuk gunakan kulit manusia ni untuk jadikan sebagai cover buku yang diorang hasilkan. Tapi adalah sebab-sebab yang tertentu. Dan kebiasaannya sebab-sebab diorang tu mesti unik, mesti ganjil. Jadi setakat tu je perkongsian kita pada hari ni. Kalau nak Izzah share apa lagi untuk next topik, boleh komen dekat bawah. Kita jumpa lagi di next perkongsian. Assalamualaikum.